Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Rofizam bin Muhammad Zainun, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa SMK Perwira Jaya, akan membentangkan satu kajian tindakan iaitu inovasi program intervensi muliakan guru mudah cepat berkesan MACD Rofizam. Baik, antara isu mengapa saya menjalankan kajian ini, yang pertama adalah saya mendapati di sekolah keadaan tempat guru iaitu meja, kerusi dan kawasan sekitar di dalam kelas PDPC rasmi di sekolah tidak bersih dan agak kurang memuaskan. So, apabila kita menjalankan beberapa program nasihat nasihat secara biasa, kita buat program ceramah ataupun slot-slot yang biasa, kurang mendatangkan kesan perubahan sikap murid, bukan tidak ada tetapi agak kurang untuk membersihkan tempat guru pada tahap yang paling terbaik. So, sebagai seorang guru, saya inginkan pelajar bahawa mereka mesti menghargai, memuliakan guru bermula daripada tempat guru di dalam kelas. Baik, yang kedua adalah fokus kajian iaitu untuk menambah baik amalan memuliakan tempat guru di dalam kelas dan kebersihan kelas secara tak langsung bagi meningkatkan perubahan minda positif sebelum memulakan PDPC secara lebih berkesan. Okey, baik. Yang ketiga iaitu objektif kajian adalah untuk menganalisa perubahan prestasi tingkah laku di kalangan murid setelah melalui program intervensi muliakan guru MACB Rofizam. Jadi kita nak lihat, kita nak analisa antara objektif kita adalah setelah kita menjalankan intervensi ini, adakah berlaku perubahan tingkah laku berkenaan dengan sejauh mana murid-murid di dalam kelas untuk memuliakan tempat guru seperti tadi meja, kerusi dan juga kawasan bersih dan sebagainya. Adakah ia ada hubungan yang baik? Dan keempat, kumpulan sasaran adalah murid yang bertugas membersihkan kelas PDPC di SMK Perwira Jaya. Baik, berkenaan dengan pelaksanaan kajian dan juga perbincangan, kita akan lihat betul lagi, saya akan tunjukkan bagaimana unit bimbingan dan kaunseling sekolah telah menghasilkan satu kit khas untuk muliakan tempat guru. Kita buat pelancaran rasmi agenda dan juga intervensi, bahkan kita buat susulan roadshow daripada kelas ke kelas oleh unit bimbingan dan kaunseling sekolah. Baik, sebelum itu saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Komponen utama manusia berubah Kalau kita melihat pada banyak kajian, penulisan-penulisan ilmiah, discovery ataupun penerokaan yang kita lakukan. Manusia ini dia bila manusia berubah dia ada kaitan antara hubungan psikofisiologi. Ada elemen psikologi, ada elemen fiziologi manusia dan ia berkait rapat dengan kecerdasan spiritual. Baik, antara elemen psikologi, komponen psikologi manusia adalah perasaan, pemikirannya berkaitan dengan emosi manusia. Jadi manusia itu kalau emosinya baik, so psikologinya akan baik. Begitu juga dengan komponen fiziologi manusia berkenaan dengan otot, denyutan nadi, denyutan jantung memberi satu gambaran bahawa perbezaan insan ataupun seorang manusia yang dalam keadaan melakukan perkara yang baik, fiziologi, keputusan fiziologinya akan baik dan sebaliknya sekiranya manusia itu tidak berada dalam keadaan yang baik ataupun contohnya emosinya tak stabil kemurungan, so dapatan menunjukkan keputusan data fiziologinya juga agak berbeza dengan insan yang lebih baik. Baik, dan semua ini berkait bagaimana untuk manusia berubah. Saya bagi satu contoh yang mudah. Manusia ataupun insan ataupun murid yang melakukan kebaikan, fiziologi, data fiziologinya akan dapat yang positif dan mendorong kepada perubahan psikologi mental yang baik. Memang ada hubungan, iaitu dalam kajian ada tulis ada satu saraf ataupun yang disebut sebagai vagus nerve yang menghubungkan antara jantung fiziologi manusia dengan otak manusia yang menggambarkan perubahan manusia sekiranya berubah dari satu fasa kepada fasa yang lebih baik. Dan seterusnya adalah kecerdasan spiritual iaitu roh, akal, perasaan, nafsu dan hati semuanya berkait bagaimana kita ingin mencorakkan seorang murid untuk melakukan perubahan sikap, akhirnya mendatangkan banyak kebaikan, seterusnya meningkatkan pencapaian akademik, pembangunan sasiah dan sebagainya. Baik, ini adalah antara video dan juga foto. Kita lihat dulu foto bagaimana aktiviti rasmi. Jika anda lihat kita menjalankan satu gimik perasmian dan unit bimbingan dan kaunseling sekolah telah menyediakan satu kit khas. Kit khas iaitu hargai guru kita, unit bimbingan dan kaunseling SMK Perwira Jaya.
Kita cipta kit ini, di dalam kit ini ada botol air untuk bersihkan debu di meja cikgu, ada 2 kain untuk lap meja guru, lap kerusi guru dan kita buat satu galakan untuk mereka membersihkan dulu tempat guru. Kerana kita yakin seperti tadi bahawa apabila murid itu melakukan sesuatu perkara yang positif, dia akan memberikan kesan sehingga kepada pencapaian akademik murid. Jadi, kita buat demonstrasi di tapak perhimpunan, semua pelajar tengok, kita buat perasmian walaupun untuk membersihkan meja cikgu. Jadi kami UBK bersama dengan dibantu oleh unit bimbingan dan kaunseling dan lebih menarik adalah yang bersama dengan kami adalah pelajar-pelajar daripada aliran PPKI juga bersama. Okey, kita buat demonstrasi bagaimanakah cara sebenar, iaitu kita galakkan murid, kita tunjuk cara apabila anda sampai ke sekolah, masuk ke dalam kelas, letak beg di kerusi ataupun meja masing-masing. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah ke tempat guru dahulu, bersihkan ya, sapu debu, lap kerusi, meja, bersihkan sampah atau debu di tempat guru dahulu, bukan tempat ketua kelas, bukan tempat pengawas, bukan tempat pustakawan. Okey. Jadi kita ajar satu persatu sehingga kita juga ajar bagaimana untuk menyusun buku, bahan, hias pasu bunga, letak pasu bunga dalam keadaan yang betul. Mungkin semalam kan ada aktiviti PDPC, ada kertas-kertas yang tertinggal. Susun balik. Ini langkah pertama yang kita buat. So kita buat demonstrasi besar-besaran ya. Tuan Pengetua merasmikan dan juga kita buat ya. Ia adalah satu program yang penting berkaitan dengan murid ABC, anak yang baik lagi cerdik. Okey, ini adalah contoh ya bagaimana gimik perasmian kita jalankan, pengetua sign. Jadi semua pelajar di sekolah melihat aktiviti ini secara rasmi. Baik, seterusnya adalah okey, okey, ini adalah aktiviti yang pelajar lakukan. Pelajar lakukan ya. Sebaik sahaja pelancaran selesai, okey, pelajar mula membersihkan meja guru. Lebih efektif, lebih berkesan berbanding dengan sebelum ini. Sebelum ni bukanlah kita katakan tak bersih, tetapi agak kurang seperti yang saya nyatakan dalam isu awal tadi. Dan kemudian juga jika anda lihat gambar di bawah itu, kita juga ada buat satu papan ya, satu papan yang berlipat ini. Ini adalah satu yang mana saya gunakan untuk buat roadshow kelas ke kelas. Saya terangkan kepada pelajar, apa kaitan aktiviti ini dengan murid ABC, anak yang baik lagi cerdik. Kemudian saya terangkan kepada pelajar bagaimana saya merancang perkara ini. Apakah manfaatnya? Dan kemudian langkah-langkah yang perlu mereka ambil ya. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Seterusnya saya ceritakan kepada mereka aspek psikologi dan fiziologi. Ini roadshow yang kita buat kelas ke kelas. Apakah yang akan berlaku pada jantung manusia yang melakukan kebaikan, terutamanya kepada para pendidiknya, kepada keluarga, ibu bapa dan sebagainya. So, dia akan melahirkan ya hasil daripada otak dan jantung yang baik, maka murid itu akan emosi murid sangat baik. Okey, positif dan bersedia untuk memulakan PDPC. So, ini yang kita mahukan. Apabila mereka melakukan kebaikan, maka segala perkara yang positif ini berlaku, emosi dia okey. So, apabila emosinya okey, so kita ceritakan kepada murid, kesan daripada emosi yang okey tadi, maka akan lahirlah ya banyak perkara-perkara manfaat sehinggalah akan berlaku peningkatan kepada pencapaian akademik hasil daripada tingkah laku sebentar tadi. Baik. Seterusnya adalah ini adalah gambarannya video bagaimana yang saya nyatakan tadi bahawa kita buat perasmian di tapak perhimpunan disaksikan oleh semua murid ya, kita jelaskan kepada mereka satu persatu kebaikan, manfaat membersihkan tempat guru. Kita buat demonstrasi, kita bawa meja yang cantik, kita ceritakan dari sudut ilmiah, kita beri gambaran ya, kita back to basic. Anak murid ABC, anak yang baik lagi cerdik. Jika anda lihat gambar ini, pelajar PPKI pun sama. Berjaya melakukan ya. Dan kit ini yang saya tunjukkan tadi, kita hadiahkan. UBK sekolah hadiahkan kepada setiap kelas. Dengan kita ajar cara mereka monitor ini secara setiap hari. So, kita dapat lihat ya. Saya ingin kongsikan kepada anda. Sejak hari pertama kita lakukan dan sebentar lagi kita akan tengok pada data bagaimana kesan secara langsung telah berlaku bermula daripada hari pertama pelancaran iaitu pada 9 Jun 20
23 iaitu murid mula membersihkan meja guru, dan ini telah diberi respon oleh guru-guru akademik. PDPC memaklumkan, dia kata UBK memang ini ada contoh ini contoh satu video rakaman spontan yang dihantar oleh guru akademik pada hari pertama, dalam minggu pertama setelah kita buat tu. Cikgu seorang guru ni dia nak mengajar sejarah, subjek sejarah, dia masuk dalam kelas, dia terkejut tengok pelajar begitu very efektif berbeza dengan sebelumnya. So mereka mula buat seperti mana yang kita demonstrasikan satu persatu. So mereka sangat happy mereka sangat gembira, mereka seronok. Sebab apa? Mereka dapat satu kefahaman yang baik mengapa kepentingan kita menghargai guru kita, memuliakan guru kita, kesannya cukup luar biasa sehingga kepada pencapaian akademik. So ini adalah perjalanan bagaimana UBK, Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah, membantu sekolah, menyokong pihak jabatan dan sebagainya untuk melahirkan insan yang baik, ada hubungan dengan pencapaian akademik. So mereka begitu seronok melakukan perkara-perkara ini. Dan ini adalah data kajian. Saya telah buat satu kutipan data berdasarkan projek ini. Data pertama adalah data kajian daripada respon guru. Adakah program ini selari dengan konsep asas murid ABC? Anak yang baik lagi cerdik Jadi guru bersetuju 100% ini antara respon sebahagian daripada guru bersetuju, dan kita juga teknik penyampaian, alhamdulillah mereka gembira dengan apa yang UBK laksanakan ini untuk membantu pihak sekolah. Tahap kandungan mereka juga meletakkan skor yang tinggi. Dan seterusnya, adakah program ini dapat meningkatkan rasa tanggungjawab murid untuk membersihkan kelas? So, berlaku 87% lebih Ini adalah respons terus daripada guru yang saya dapatkan. Dan adakah program ini dapat meningkatkan rasa hormat murid terhadap guru? Juga guru bersetuju dan juga beberapa soalan lain Ini antara 6 soalan yang kita berikan kepada guru dan juga murid, tapi ini dalam konteks guru. Mereka meletakkan skor yang tinggi bahawa meja makin bersih, debu dah tak ada, sampah-sampah kecil di bawah meja dan kerusi guru sudah tidak ada. So guru menyatakan mereka sangat bersemangat papan putih pun dah bersih. So ini adalah antara 8 luahan rasa perasaan guru yang kita collect data melalui borang soal sidik yang telah kita edarkan. Tengok yang pertama. Guru kata, saya sangat gembira dan lebih bersemangat untuk mengajar dan mendidik anak murid. Yang kedua, semangat memulakan PDPC. Ketiga, guru rasa gembira, selesa dan bersemangat untuk memulakan PDPC. Mana tidaknya, guru masuk dalam kelas, tengok keadaan meja tersusun, kemas, letak jari atas meja, tak ada debu, sampah tak ada. Rasa dihargai, berasa sangat gembira dan lebih fokus untuk mengajar, sangat bersemangat untuk memulakan PDPC, lebih bersemangat dan gembira. So inilah luahan rasa daripada guru-guru di sekolah saya bagaimana setelah kita melaksanakan intervensi ini. Baik, seterusnya kita lihat pula data pelajar, data kajian respon murid. Murid juga memberikan respon yang sangat menggalakkan Kalau kita lihat pada data ini, semuanya meningkat, semuanya positif. Begitu juga dengan soalan-soalan, mereka berjaya meningkatkan rasa hormat pada guru, rasa lebih menghargai, rasa seronok pelajar tu sendiri, seronok untuk memulakan PDPC. Jom kita tengok beberapa luahan perasaan murid pula. Ini yang secara spontan yang mereka zahirkan kepada kita melalui borang soal selidik selepas program yang telah kita jalankan. Nombor 1 kita tengok mereka kata gembira, sangat gembira, selesa, berasa gembira, rasa bersemangat belajar, belajar menjadi fokus. Perasaan yang tenang untuk menerima sebarang ilmu dan input yang bakal diberi oleh guru. Sebab apa? Mereka telah memulakan satu tingkah laku yang positif sebelum guru masuk. Mereka dah, orang kata apa, dah ada self efficacy, bertindak sendiri disebabkan ada satu kefahaman ilmiah yang cukup baik. Gembira kerana dapat memulakan pembelajaran dengan keadaan yang selesa, rasa lebih selesa tanpa sebarang gangguan dan berasa lebih bersemangat untuk memulakan PDPC. Jadi banyak kita dapat 89 respon spontan daripada pelajar yang menulis kepada UBK menyatakan perasaan mereka
Pertama, selepas diberi ilmu secara tersusun, bagaimana perlu memuliakan guru. Seterusnya, bila mereka melakukan sendiri, mereka rasa sesuatu yang berbeza. Ya. Walaupun untuk memuliakan guru, kita ajar cara seperti tadi, bagaimana membersihkan langkah pertama apabila datang ke sekolah. Baik, seterusnya, ini satu juga perkara yang sangat menarik, iaitu kita menggunakan penggunaan invoice iMadu. Invoice iMadu ni adalah inovasi yang saya cipta sendiri, yang mana kita berikan dia invoice ni, makna pujian kepada ketua kelas yang mengetuai projek ini, membantu, membimbing, menggalakkan rakan sekelas mereka untuk membersihkan guru. So, setiap ketua kelas, kita berikan invoice iMadu ini. Invoice iMadu ini adalah satu inovasi yang saya jalankan dan memang saya hasilkan buku yang menghuraikannya tentang apakah kelebihan penggunaan invoice iMadu ini untuk meningkatkan semangat murid bagi melakukan perkara-perkara yang positif. So, mereka bukan sekadar melakukan, mendapat pengalaman, merasai kan, diberi satu kit yang cantik tadi, komplit dalam tu untuk membersihkan meja guru. Bahkan kita bagi pula kepada ketua invoice mendidik akhlak dan pelajaran, akhlak dan pelajaran unggul, iMadu ini yang saya cipta ini untuk terus membangkitkan supaya mereka ada satu kesan yang lebih jelas bagaimana untuk melakukan kebaikan ni dan mereka merasai sendiri kepuasan dan keseronokannya. Baik, seterusnya adalah ini adalah cadangan kajian yang seterusnya ya. Satu adalah susulan intervensi 3 sikap hebat anak ABC, iaitu sekarang saya sedang cuba untuk menambahkan lagi aktiviti, iaitu persediaan ketua kelas bagaimana untuk memberi salam pada kadar yang terbaik. Contohnya, apabila guru masuk dalam kelas, sebelum menyampaikan ucapan salam, kita latih ketua kelas untuk memastikan semua rakan di dalam kelas betul-betul berdiri tegak, bukan sedang bangun, bukan ada sebahagian ataupun 2/3 masih duduk, ada tergaru-garu. Kita latih mereka ya untuk betul-betul tegak, get ready semua dan barulah berikan salam. Kemudian rutin buat gaya-gaya cek uniform walaupun dah kemas, memastikan kalau lelaki contohnya baju dimasukkan ke dalam seluar, tuck in dengan baik ya. Pelajar perempuan tudung dalam keadaan yang baik. Dan yang ketiga adalah kita latih pelajar untuk membetulkan meja mengikut laju dan baris untuk memastikan mood guru dan murid mempunyai kebersamaan, mempunyai hubungan yang positif untuk merancangkan PDPC yang lebih berkesan. Okey, cadangan yang kedua adalah intervensi peta 4 jenis pemikiran ilmiah ke arah kestabilan emosi. So, adakah aktiviti atau pemahaman dalam intervensi penyelesaian masalah menggunakan 4 jenis pemikiran ilmiah mampu meningkatkan tahap kestabilan emosi bagi murid yang mengalami tekanan perasaan ya. Okey, kita ada 4 jenis pemikiran, contohnya pemikiran analytical, deduktif, pemikiran sintesis, induktif, pemikiran yang kritik, pemikiran logik. So, keempat-empat kepemikiran ini mempunyai satu kehebatan yang jika murid dapat menggunakan sebaik mungkin, digabung bersama, digunakan dalam kehidupan, ia mungkin dapat membantu mereka ke arah untuk kestabilan emosi yang baik sekiranya diuji dengan masalah. Jadi, itu sahaja perkongsian kajian tindakan yang telah saya jalankan. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua ke arah memartabatkan bidang pendidikan, ke arah meningkatkan profesionalisme pendidikan. Guru-guru kita seterusnya meningkatkan kecekapan kita membantu murid-murid untuk cemerlang dua elemen utama, sahsiahnya hebat, akademiknya hebat, supaya mereka dapat menjadi insan yang menjadi pewaris negara kita ke arah yang terbaik insya-Allah. Sekian daripada saya. Terima kasih di atas perhatian anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.